Dijawab. Jadi tuan-tuan puan-puan, segmen kita pada kali ini bertemakan tentang penyusuan secara eksklusif yang mungkin mampu merungkaikan persoalan-persoalan yang sering bermain di fikiran para ibu terutamanya, kita tak tahu kan? Jadi sebenarnya kami memilih topik ini adalah kerana berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh World Health Organization, 3 daripada 5 bayi di dunia tidak disusukan secara eksklusif sejam selepas kelahiran. Jadi sebenarnya perkara ini amatlah membimbangkan, terutamanya terhadap tahap pembesaran bayi jika mereka tidak disusukan secara eksklusif. Jadi tuan-tuan puan-puan, segmen ini sebenarnya bertujuan untuk membantu serta memberikan sedikit sebanyak ilmu lah terhadap ibu supaya mereka lebih bersedia untuk menyusu bayi mereka sejurus selepas kelahiran. Jadi kali ini kami bawakan kepada anda seorang pakar dietetik yang terbang jauh dari Terengganu untuk sama-sama mengikuti segmen kita pada hari ini. Dipersilakan Puan Wahidah, terima kasih Puan atas kesudian Puan untuk sama-sama mengikuti segmen kita pada kali ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, tanpa kita melengahkan masa lah orang kata, kita menjemput Puan Wahidah untuk memulakan diskusi kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para hadirin sekalian. Terima kasih kepada moderator dan pihak penganjur kerana menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang ilmu pengetahuan berkaitan dengan penyusuan secara eksklusif. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, ingin saya bertanya kepada para hadirin sekalian, adakah anda mengetahui apa itu penyusuan secara eksklusif? Ya. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, eksklusif breastfeeding ataupun penyusuan secara eksklusif bermaksud pemberian susu ibu kepada bayi di bawah 6 bulan tanpa sebarang minuman ataupun makanan yang diberikan kepada bayi dalam tempoh tersebut. Berdasarkan polisi susu ibu Malaysia, semua ibu digalakkan untuk menyusui anak mereka dengan susu badan sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan penyusuan tersebut boleh diteruskan sehingga bayi tersebut mencapai usia 2 tahun. Bagi hadirin yang kurang faham ataupun tidak mengetahui, seorang ibu yang melahirkan bayi akan menghasilkan susu badan yang dikenali sebagai kolesterol. So, kolesterol ni sangatlah penting dan mesti diberikan kepada bayi bermula daripada jam pertama kelahiran. Biasanya kolesterol ini dihasilkan pada awal kelahiran sehingga 3 hingga 5 hari kelahiran. Susu ini kelihatan jernih sehingga berwarna keemasan dan penghasilannya hanyalah sedikit. Puan, sangat menarik info yang dikongsikan oleh Puan sebentar tadi. Saya ingatkanlah susu badan ni adalah sama je daripada orang cakap daripada mula-mula kita menyusu sampailah anak kita umur 6 bulan ataupun 2 tahun adalah sama. Rupanya tidak ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Puan, saya yakin para penonton juga pasti tertanya, apakah kebaikan susu kolesterol ini? Boleh Puan kongsikan kepada kami? Kolesterol ini mempunyai banyak kelebihannya. Ini kerana kolesterol adalah makanan yang terbaik pertama kepada bayi yang baru lahir. Antara kebaikan kolesterol adalah ia mengandungi faktor pertumbuhan ataupun growth factor, mudah dihadam dalam pencernaan bayi dan boleh membekalkan nutrisi-nutrisi yang mencukupi serta antibodi kepada bayi yang baru lahir. Puan, banyak betul kebaikan susu kolesterol ya. Tapi sebelum itu Puan dan para penonton sekalian, bagi merancakkan lagi segmen kita pada kali ini, mari kita saksikan video di mana kami bertanyakan kepada orang awam adakah mereka mempraktiskan penyusuan secara eksklusif ataupun tidak. Orang awam tu ibu-ibu lah ya. Jadi mari kita saksikan. Ya, saya tahu penyusuan secara eksklusif, tapi saya ada masalahnya susu saya sikit. Apa yang patut saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Okay, first of all, Puan Syafiqah mengalami masalah penghasilan susu yang kurang. Masalah susu sikit ni sangatlah common kita dengar dalam masyarakat kita kan. So, saya banyak dengar komen-komen ibu yang baru melahirkan anak pertama
yang mengalami masalah penghasilan susu yang kurang. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghasilan susu yang kurang. Antara faktor yang menyebabkan penghasilan susu yang kurang adalah faktor pemakanan dan juga pengambilan air. So, saya cadangkan Puan Syafiqah ataupun mana-mana ibu yang mengalami masalah sedemikian supaya mengamalkan pengambilan air yang cukup, kerana ibu yang sedang menyusui cenderung ataupun biasanya akan mengalami dehidrasi. Seterusnya ialah faktor pemakanan. Okey, pemakanan seimbang adalah penting untuk ibu kekal bertenaga semasa sesi penyusuan. Makanan seimbang juga dapat meningkatkan kualiti susu. So, susu yang berkualiti ini dapat mengenyangkan bayi dengan lebih cepat. Oleh itu, saya sarankan kepada ibu-ibu supaya kurangkan pengambilan makanan yang tinggi garam, tinggi gula dan berperisa seperti makanan segera ataupun fast food. Sebaliknya, ibu-ibu perlulah memperbanyakkan pengambilan makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, kerana makanan sebegini mengandungi nutrien-nutrien yang cukup yang diperlukan oleh bayi dan ibu ketika penyusuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi video. Mari kita saksikan. Tidak, saya bekerja dari 8 pagi hingga 5 petang. Saya keletihan, jadi saya membeli susu formula dan meminta penjaga untuk memberikan kepada bayi saya. Untuk situasi Puan Anissa pula, saya faham ibu-ibu yang berkerjaya di luar sana yang perlu masuk bekerja sejurus habis berpantang. So, mereka ni tidak mengetahui ataupun kurang faham macam mana untuk teruskan penyusuan secara eksklusif ini ketika waktu bekerja. So, saya cadangkan ibu-ibu yang mempunyai masalah sedemikian supaya merah susu badan di luar waktu bekerja dengan menggunakan pam susu. So, dengan itu, mari kita lihat video yang menerangkan bagaimana untuk memerah susu menggunakan pam susu. Okey, jadi sekarang ni macam mana anda nak gunakan breast pump and milk collector ni kan? Okey, bayangkan ni payudara dan ni adalah pam anda lah. Okey, senang je. Anda hanya perlu tekan dekat tengah ni mula untuk anda lekapkan dengan payudara ni. Tengok, lihat. Okey, anda ni susu tengah mengalir. Okey, biar dulu. Dan bila lama-lama tu dia dah macam makin slow sikit turun tu kan, anda hanya perlu picit kat bawah dia ni. Lihat bila picit, dia punya rangsangan tu berlaku lagi. Anda maksudnya kat sini susu tu keluar banyak balik. Dan dia makin mengosongkan payudara tu. So, susu perahan tersebut boleh disimpan selama 3 bulan jika disimpan di dalam peti sejuk di ruangan sejuk beku. So, apabila susu ni nak diberikan kepada bayi anda, susu ini perlulah dicairkan. So, antara caranya ialah dengan menggunakan double boiling, iaitu merendam bekas susu tersebut di dalam air yang suam. Selain double boiling, anda juga boleh mencairkan susu tersebut dengan meletakkan bekas susu di luar peti sejuk selama 6 hingga 8 jam ataupun meletakkan bekas susu tersebut di bawah laluan air pahit. Tuan-tuan dan puan, sungguh padat yang isi disampaikan oleh Puan Wahidah sebentar tadi. Saya harap Puan Syafiqah, Puan Anissa serta para penonton yang ada pada hari ini dapat mengambil sedikit sebanyaklah info yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Tapi Puan, sebelum kita beralih ke sesi seterusnya, saya nampak ramai juga orang bertanyakan di ruangan komen kita ni tentang teknik-teknik yang betul untuk mengempam susu. Boleh Puan terangkan kepada kami? Untuk teknik penyusuan betul, jom kita lihat video yang menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana anda dapat menyusu bayi anda dengan betul. Teknik penyusuan susu ibu. Anda boleh menggunakan bantal untuk menyokong bahagian kepala, bahu, belakang, pinggang dan lengan anda. Cara menggunakan teknik lekapan ialah dengan memegang payudara dengan pegangan C. Pastikan muka bayi menghadap anda dan hidung bertentangan dengan puting. Elakkan dari membongkok semasa menyusukan bayi. Antara contoh posisi yang betul dan selesa ketika menyusu ialah mendakap,
mendukung kilang dan berbaring. Terima kasih Puan Wahidah atas penerangan yang disampaikan sebentar tadi. Puan, serta para penonton sekalian, kita beralih pula kepada sesi soal jawab. Ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan kepada Puan Wahidah? Silakan siapa yang ingin bertanya. Assalamualaikum Puan Wahidah, saya Alia. Saya ada satu soalan untuk Puan Wahidah. Kalau ibu ni dia dah disahkan mengidap penyakit depresi sebab bersalin, adakah kebolehan dia untuk menyusu secara eksklusif ni akan terjejas? Terima kasih Puan Wahidah. Saya Puan Alia kerana sudi bertanya. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sebanyak 50 hingga 80% wanita yang memiliki bayi mengalami sindrom baby blues. Daripada mereka, terdapat 10 hingga 20% mengalami depresi berpanjangan ataupun postpartum depression (PPD). Bagi menjawab soalan Puan Alia tadi, secara biologinya keadaan ini tidak menjejaskan penghasilan susu. Namun, masalah kemurungan ini menyebabkan ibu tidak mahu untuk menyusui anak mereka disebabkan oleh emosi yang tidak menentu. Ini mengakibatkan durasi penyusuan menjadi lebih singkat berbanding dengan ibu yang mempunyai emosi yang stabil. Okey, kita beralih pula kepada penonton seterusnya yang ingin bertanyakan soalan. Puan ni saya dah nampak tu, ada. Silakan Puan. Hai, saya Syau. Saya ingin bertanya kepada Puan Wahidah tentang ketagihan saya kepada kopi. Selalunya saya akan minum 6 hingga 8 cawan kopi setiap hari. Jadi saya khawatir jika ketagihan saya kepada kopi ni akan beri kesan kepada anak saya. Itu je soalan daripada saya. Terima kasih. Soalan menarik daripada Puan Syaf. Okey, so untuk menjawab pertanyaan Puan Syaf, menurut CDC, pengambilan kafein daripada kopi yang dibenarkan adalah hanya 300mg sehari. Namun, pengambilan kopi yang melebihi 10 cawan sehari mampu mengakibatkan ketidakselesaan dan kegelisahan kepada bayi. Hal ini kerana kafein daripada kopi yang diminum oleh ibu dapat meresap ke dalam susu ibu yang diminum oleh bayi. Jadi saya sarankan kepada Puan Syaf ataupun mana-mana ibu penggemar kopi supaya tidak mengambil kafein melebihi 300mg sehari ataupun bersamaan 2 ataupun 3 cawan kopi, ataupun anda boleh mengambil kopi tetapi menjarakkan pengambilannya 3 ataupun 4 jam sebelum anda menyusui anak anda. Terima kasih Puan Wahidah atas penerangan yang disampaikan sebentar tadi. Para penonton sekalian, banyak ya ilmu yang kita perolehi pada segmen kali ini, terutamanya bagi kita para ibu dan bakal ibu ya. Semoga kita dapat mempraktikkan segala yang telah dikongsikan oleh Puan Wahidah sebentar tadi. Para penonton sekalian, nampaknya masa telah mencemburui kita. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini, saya ingin menyerahkan kepada Puan Wahidah untuk membuat sedikit sebanyak kesimpulan tentang tajuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan Puan. So, apa yang saya dapat simpulkan daripada perkongsian kita pada hari ini ialah penyusuan secara eksklusif adalah sangat penting untuk pembesaran bayi, terutamanya pada 6 bulan pertama kehidupan. Penyusuan secara eksklusif juga dapat membantu dalam mengurangkan risiko kematian bayi mengejut, cirit-birit, asma dan juga alahan kepada makanan. Manakala kebaikan penyusuan terhadap ibu adalah dapat membantu ibu menurunkan berat badan serta dapat mengurangkan risiko untuk mendapat barah payudara dan rahim. Dengan berakhirnya kesimpulan telah disampaikan oleh Puan Wahidah sebentar tadi, maka berakhirlah segmen kita pada kali ini. Diharap semua para penonton, kita lah terutamanya, para ibu dan bakal ibu dapat mempraktikkan segala ilmu yang dikongsikan oleh Puan Wahidah sebentar tadi. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Puan Wahidah serta para penonton atas kesudian dalam menjayakan program kita pada kali ini. Akhir kata, bertemu lagi kita di rancangan Anda Tanya, Kami Jawab. Saya Zahira, pengacara kegemaran anda. Bertemu lagi kita di segmen seterusnya di waktu yang sama
di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.